KPM. Didik TV KPM. Tak jadi pula tudung ni hari ni. Time nak cepat ni lah, dia sengit lah. Cikgu je lah. Hai cikgu. Hai, Fan. Cikgu tengah buat apa tu? Ni, cikgu tengah betulkan tudung cikgu ni. Tak apalah, betulkanlah Time dulu. ni pula lah dia nak sengit kan? Sorry kacau. Nasib baik ada cermin ajaib ni, Fan. Cermin ajaib? Ifan tahu tak apa rahsia cermin ajaib ni? Ifan tak pastilah cikgu. Okey, cermin ajaib ni nama dia cermin satah. Okey, dia dibuat daripada cermin satah lah. Okey, kita sebagai objek dan kita nampak pantulan imej kita tu sama saiz dengan kita. Okey, Maya dan juga songsang sisi. Songsang sisi, maknanya cikgu, kalau cikgu angkat tangan kanan, cikgu akan nampak tangan kiri dekat cermin. Betul, Ifan. Pandai, Ifan. Tengok, saya angkat tangan kanan, imej saya kat dalam cermin tu nampak dia angkat tangan kiri. Oh, okey, baik. Itu dinamakan songsang sisi, songsang kiri kanan. Okey, kalau dalam kehidupan seharian kita, pernah tak kita sedang memandu, kemudian kita dengar bunyi ambulans, siren ambulans di belakang kereta kita? Mestilah pernah cikgu. Pernah kan? Selalu jadi. Okey, so biasanya kita akan lihatlah dengan cermin sisi, dengan cermin pandang belakang, so kita nampak tulisan ambulans tu kan? Okey, betul tak tulisan tu? Lah baru Ifan perasan. Kalau kita tengok dekat belakang cermin tu, betul. Betul kan? Kalau kita tengok dekat van tu dia tulis terbalik kan? Tapi bila kita lihat pantulan di cermin tu, kita nampak tulisan tu betul, ejaan dia. Okey, itulah konsep songsang sisi dalam kehidupan seharian baru kita. Irfan faham. Sebab itulah kena belajar sains. Okey cikgu, kita belajar sama-sama. Okey, jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Baik, untuk hari ini sebenarnya kita akan mendalami mata pelajaran sains untuk tingkatan 5 dan untuk itu kita bawakan seorang guru yang akan bersama Irfan hari ini. Kita persilakan Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin dari SMK Seri Titiwangsa Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Irfan, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Cikgu macam mana hari ini? Alhamdulillah sihat. Baik, ini dia Cikgu Ju yang akan bersama Irfan dan tentunya kita bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik, Cikgu Ju, kita akan bawakan satu topik perbincangan mengenai mata pelajaran sains, betul? Betul. Tapi Irfan tertanya-tanya juga. Apa yang dekat depan Irfan sekarang ni, Cikgu? Okey, Irfan. Kalau Irfan tengok tu, cuba Irfan ambil dan Irfan teropong. Macam pegang teropong. Irfan tengok dulu. Okey. Hala ke arah cahaya boleh pusing-pusing kat bahagian depan tu. Apa yang Irfan nampak? Okey, kejap Cikgu. Irfan sekarang ni, Irfan tengah nampak ada pelbagai warna. Lepas tu bentuk dia macam brilian, Cikgu. Ada warna biru, hijau, merah. Cantiknya. Okey, alat yang Irfan tengah guna tu nama dia ialah kaleidoskop. Okey, dia sejenis alat permainan lah yang menggunakan cermin satah sebagai bahan di dalamnya. Baik. Okey, so Irfan nampak imej tu banyak kan? Nampak banyak, Cikgu. Okey, sebabnya dia ada pantulan cahaya yang membuatkan imej tu nampak lebih banyak daripada objek sebenar. Patutlah Cikgu suruh halakan kepada cahaya. Hala ke arah cahaya, lepas tu kita pusingkan. So, manik-manik dalam kaleidoskop tu dia akan bergerak. Okey. Baik. Okey. Untuk itu Cikgu, kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar bab 7, cahaya dan optik. Subtopiknya ialah pembentukan imej oleh kanta. Okey, kita ada 2 standard pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran pada hari ini, sepatutnya murid boleh memerihalkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Okey. Dan yang kedua ialah murid boleh menentukan ciri imej melalui gambar rajah, sinar,
untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Baik, itulah dia setiap pembelajaran kita yang cuba capai hari ini. Baik, terima kasih Cikgu Ju atas penerangan untuk setiap pembelajaran kita pada hari ini. Kalau anda boleh lihat, di atas meja Irfan sekarang ni ada banyak bahan dan peralatan yang kita akan lakukan aktiviti. Tapi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami, tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Cikgu kita nak mula ni, cikgu buat apa tu? Ni, Fan, cikgu nak baca ni terpaksa guna kanta pembesar. Kenapa cikgu? Ni, cikgu rasa cikgu dah mula rabun dekat rasanya. Oh, rabun dekat. Tak berapa nampak Tak tulisan berapa tu. nampak lah ni, kena tengok dekat-dekat ni kan. Oh, kena pakai kata pembesar. Kena pakai kata pembesar. Cikgu Ifat tanya, Ha. kata pembesar ni dia guna kanta yang macam mana cikgu Kanta pembesar ni dia guna kanta cembung. Kanta cembung. Nak tahu lebih lanjut tentang kanta cembung? Nak tahu? Okey, kita nak belajar lah ni Okey, tentang kata jom cembung ni. kita mulakan untuk jom. segmen kali ini. Kita persilakan Cikgu Jo untuk teruskan pembelajaran kita. Okey, Silakan kita gerak Cikgu. ke sana ya. Okey, baiklah. Okey, kita tengok sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu kanta cembung ni, kanta ni merupakan medium lut sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan yang melengkung. Okey, ada juga kanta yang dibuat daripada plastik dan juga perspek. Okey, kanta dibahagikan kepada dua jenis iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, ini adalah contoh-contoh kanta cembung. Okey, ada kanta cembung yang berbentuk dui cembung, plano cembung dan juga meniskus cembung. Okey, ini pula adalah contoh-contoh kanta cekung. Ada yang berbentuk dui cekung, plano cekung dan juga meniskus cekung. Okey, kanta ni melibatkan pembiasan sinar cahaya. Okey, maksudnya apa yang masuk ke apa yang kita nampak juga adalah daripada fenomena pembiasan cahaya, tahu Irfan? Baik. Irfan tahu tak? Tahu Cikgu? Okey. Ni sinar cahaya ni masuk menumpu selepas melalui kanta cembung, manakala sinar cahaya akan mencapah selepas melalui kanta cekung. Okey. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Baik Cikgu, kalau kita lihat tadi, Cikgu telah menggunakan kanta pembesar dan ia telah menggunakan kata cembung Cikgu. Sebab itu kanta kita cembung. panggil kata penumpu. Ya, sebab kita boleh penumpu. tumpu lagi untuk nampak tulisan yang ada dalam buku teks. Betul tu. Okey, untuk kali ini kita ada aktiviti lah. Aktiviti, okey, tak kalau sabar ni. secara teorinya tadi, kita dah tahu kan kanta cembung sebagai kanta penumpu, manakala kanta cekung sebagai kanta pencapah. Betul. Jadi kita nak buat aktiviti untuk mengesahkan betul ke tak teori tersebut. Okey, jom kita tengok video sama-sama. Boleh Cikgu? Jom kita saksikan video yang telah Cikgu sediakan. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang kanta. Okey, apa itu kanta? Kanta merupakan medium lut sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan yang melengkung. Terdapat dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Untuk hari ini kita akan melakukan satu aktiviti menggunakan kit sinar optik. Okey, aktiviti tersebut ialah untuk menunjukkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Okey, bahan-bahan dan radas-radas yang akan kita gunakan ialah kotak sinar, plat 3 celah, kanta dui cekung, kanta dui cembung, bekalan kuasa, pensel, pembaris dan juga kertas putih. Mari kita lakukan aktiviti ini sama-sama. Okey Cikgu, sekarang ni kita tengah nampak apa sekarang ni Cikgu? Okey, sekarang ni kita dah buka cahaya tu kan. Baik. Kita dah alirkan sinar cahaya.
melalui kanta cembung. Mula-mula kita surih dululah bentuk kanta cembung tu. Okey. Kita tekap dulu kan bentuk kanta cembung pada kertas putih tersebut. Okey. Dah nampak dah. Okey, kena garis titik, kena garis tengah untuk kanta tersebut. Okey, kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey. Dan kemudian kita sambungkan titik-titik yang dah kita tanda tadi. Okey. Sebelum kanta dan selepas kanta tersebut. Baru kita akan nampaklah titik fokus di mana cahaya tu akan menumpu. Cahaya yang menumpu tu kita panggil titik fokus. Titik fokus. Titik fokus. Okey. Baik, nampaknya cikgu sedang menggaris lagi. Okey, titik-titik yang kita dah hari-hari kita sambungkan cikgu. Kita sambungkan. Kita guna pensel, kena pastikan mata pensel tu memang kena tajam lah. Kenapa itu? Kalau tak tajam macam mana? Kalau tak tajam nanti kita akan dapat garis tu kurang tepat. Kurang tepat. Lintasan cahaya tu kan. Ni kita guna pelat 3 celah, maksudnya kita akan dapat 3 lah lintasan sinar cahaya tu. 3 lintasan sinar cahaya. Okey, terbentuk bila kita menggunakan pensel yang tajam dan juga kanta cembung. Kanta cembung. Baik. Kita nampak titik fokus. Jadi terbuktilah kanta cembung tu sebagai kanta penumpu. Semua lintasan cahaya tu bertembung pada satu titik. Bertembung pada satu titik. Okey, baik, sekarang ni kita guna kanta yang kedua. Ya, itu kanta kanta cekung cekung. pula. Baik. Macam biasa kita Sama alirkan juga, dulu. alirkan 3 lintasan sinar cahaya melalui kanta cekung. Jangan lupa surihkan bentuk kanta tersebut pada kertas putih tersebut. Okey, tandakan titik ataupun pangkah pun boleh pada sinar cahaya sebelum masuk dan cahaya yang keluar daripada kanta. Okey, tandakan sebab kita dulu. nak sambung kan nanti kan. Tanda Dapatkan dulu. titik-titiknya. Okey, kita buat titik-titik-titik. Okey. Lepas itu cikgu, apa yang perlu kita lakukan? Lepas tu kita dah boleh alihkan kanta tersebut dan kita boleh sambungkanlah titik-titik lintasan sinar cahaya tersebut. Dan kita akan nampak, adakah lintasan sinar cahaya tu bertembung atau tidak? Irfan rasa? Irfan rasa tak bertembung cikgu. Tak bertembung. Sebab ini adalah kanta cekung. Ya, betul. Sebab kanta cekung secara teorinya kita belajar dia bersifat mencapah. Mencapah, betul. Dia tak akan bertembung Dia tak antara akan satu bertembung, sama lain. Okey. Kita Akan kena lihat gariskan. Kita kena ekstrapolasikan sinar cahaya yang terbias untuk kanta cekung ni ke belakang sebab imej yang terbentuk tu adalah maya. Adalah maya. Okey, baik. Dan sekarang ni kita tengah lihat cikgu cuba untuk sambungkan titik yang kita telah jumpa tadi tu, dan kita akan lihat sama ada betul atau tidak garisan itu tidak tertumpu. Okey, baik. Dia akan Nanti kita mencapai. tengok akhirnya. Betul, boleh. Okey. Okey. Masih lihat. Kalau dalam makmal pun memang murid-murid akan buat aktiviti ni. Seronok ni cikgu. Kalau memang Irfan seronok. pun rasa macam nak patah balik dari sekolah lah, nak buat sama-sama. Nak buat sama-sama Dan eksperimen ni memang digalakkan buat dalam gelap. Keadaan yang Irfan gelap. tahu kenapa cikgu kita kena buat dalam keadaan yang gelap? Sebab kita nak nampak lintasan sinar cahaya tu dengan lebih jelas. Jadi okey. biasanya kita akan tutup langsir makmal dengan langsir hitam. Dan juga tutup lampu lah. Okey, itu hasilnya cikgu. Itu hasilnya. Nampak kan? Dia punya lintasan sinar cahaya selepas kanta cekung tu dia mencapah. Baik cikgu, terima kasih. Itulah dia penjelasan mengenai kanta cembung dan juga kanta cekung melalui video yang telah cikgu sediakan. Memang best lah cikgu video tadi. Memang best Irfan rasa lagi faham sebab bila kita buat satu teori dalam sains, kita kena faham dulu. Kita kena buat eksperimen. Betul. Memang kalau kita belajar sains memang tak dapat lari daripada buat aktiviti, buat eksperimen. Betul? Okey, yang ni lah tadi kan Irfan dah nampak tadi kan. Titik fokus tu untuk kanta cembung dia akan bersifat menumpu. Okey, jadi terbuktilah kanta cembung sebagai kanta penumpu. Kanta cekung pula tengok dia punya sinar cahaya melepasi kanta tu dia bersifat mencapah. Okey? Mencapah keluar, cikgu, mencapah keluar, Okey. tidak bertembung. Jadi dia adalah kanta pencapah. Baik. Okey, jadi Irfan. Ya saya. Murid-murid kat rumah dia tak ada kanta macam ni kan? Betul juga. Macam mana dia nak jadi jumpa kat macam rumah mana dia kan? nak buat eksperimen ni sendiri di rumah? Ada caranya cikgu? Ada cara dia. Ada. Okey, Irfan tengok kat depan Irfan tu, cikgu ada sediakan gelas kaca, air dan juga ada kertas putih yang berlabel anak panah. Betul tak? Adalah cikgu. Okey, ada okey. cawan, cawan kaca, ada air dan juga ada anak panah dekat sini. Anak Nampak? panah. Okey, Irfan nampak tak anak panah dia tu menghala ke mana?
Sekarang ni kalau Ifan tengok dia menghala ke kiri cikgu. Dia menghala ke kiri. Baiklah, untuk eksperimen mudah ni, okey, Irfan boleh cuba tuangkan, letakkan gelas tu di hadapan betul-betul dengan anak panah tadi. tersebut. Okey, baik. Okey, dan boleh tuangkan air. Tuang air. Ke dalam gelas tersebut. Penuhkan cawan ni cikgu. Penuhkan. Penuhkan. Sampai tenggelamlah tanda Sampai anak panah tu. tenggelam. Okey, kita dan kita isikan boleh dulu. perhatikan. Okey, apa yang berlaku. Okey. Okey. Baik. Sekarang ni Irfan boleh alihkan gelas tersebut. Alihkan gelas. Alihkan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kita akan alihkan. Dia akan nampak. Okey. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Okey, sekarang ni ke kiri Okey, kita nampak sekarang ni. Okey, dan kalau kita letak ke bawah. Okey, anak panah tu terbalik. Betul tak? Terbaliklah cikgu. Okey, jadi gelas tu dengan air tu menjadi kanta. Kanta mudahlah eksperimen yang kita boleh buat di rumah. Maknanya cikgu kalau image tu terbalik. Okey, kalau kita tak ada kanta yang kita ada ni, yang kita jumpa dekat Makmal ni, jangan risau. Sebab kita boleh buat eksperimen dan aktiviti sendiri menggunakan air sahaja. Ya, konsep dia mudah saja. Konsepnya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Cahaya tu terbias apabila dia masuk merambat melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Contohnya tadi dari udara, cahaya tu dari udara dia masuk ke medium air lah. Betul. Kan? Okey. Sebab kita letak air kan. Jadi itu yang menyebabkan image kat belakang tu terbalik. Baik cikgu. Cahaya. Irfan nak tanyalah, disebabkan Irfan tadi dah berjaya buat aktiviti ni, ada tak bintang untuk Irfan cikgu? Ada. Okey, cikgu nak bagi sebab Irfan, cikgu bagi 3 bintang terus. 3 bintang. Terima kasih cikgu. Irfan boleh tampal terus tu. Tampal terus. Tampal terus tu. Okey, baik. 3 bintang. 3 bintang setakat ini. 1, 2, 3. Okey. Baik, sekarang ni cikgu, kita dah tahu tadi kita dah buat aktiviti menggunakan air. Tapi sekarang ni Ifan nak tahu lebih lanjut mengenai kanta yang sebenar. Okey, kanta sebenar ya. Okey, ni adalah contoh yang cikgu ada ni adalah contoh kanta cembung. Okey. Kanta cembung, beza dia memang memang dia punya ketebalan di bahagian tengah tu lebih daripada di bahagian tepi. Okey, sebab tu dikenali sebagai kanta cembung. Okey, yang ni pula adalah kanta cekung. Okey, kanta cekung memang dia cekunglah di bahagian dalam dia. Dia tak tembung macam tadi kan? Dia tak tembung macam tadi lah kan? Itulah dia. Okey, inilah 2 kanta yang memang banyak sangat digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, Irfan, tadi kita ada buat aktiviti menggunakan apa ni nama dia? Kanta pembesar kan? Ya, saya. Baiklah. Okey, kalau kita tak ada kanta pembesar tapi kita nak besarkan juga tulisan pada buku ni, apa kita boleh buat? Tapi kita tak ada kanta pembesar. Kita tak ada. Kita tengoklah dekat sikit cikgu. Dekat sikit je. Okey, ada cara juga. Ada cara juga kita boleh guna plastik tau, Irfan. Guna plastik? Dan juga titis air. Air juga mediumnya. Air juga. Okey, macam mana kita nak buat cikgu? Kita panggil kanta air lah. Okey. So, Irfan kena titis menggunakan penitis tu. Air beberapa titik je di atas plastik ni. Okey, ambil air di sini. Titiskan di atas. Titiskan di atas plastik ni. Baik. Okey. Okey. Okey dah. Boleh, cukup dah. Okey, sekarang cuba dia ada gelembung kat tengah tu kan. Okey. Okey, kita buang kacau sikit, buang yang gelembung tu. Okey. Okey, sekarang Irfan boleh nampak tak tulisan? Okey, cikgu Irfan. Lah cikgu. Okey, adakah dia lebih besar? Lebih besar. Okey, dia bersifat seperti kanta cembung kan? Okey, kanta cembung lah. Okey, inilah cara mudah untuk buat kanta di rumah. Betul. Kita menggunakan air sahaja cikgu. Menggunakan air sahaja kan? Kalau kita tak jumpa kanta cembung ataupun kanta cengkung dekat rumah, jangan risau. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita dah dapat 2 aktiviti. Yang pertama mudah. tadi kita telah cuba lihat sama ada kita punya anak panah ni terbalik menggunakan air juga. Dan yang kedua, kita nak besarkan penglihatan kita dekat buku teks ni menggunakan air. Ada dua kan? Baik, kita dah faham mengenai kanta cekung dan kata cembung ni, tapi Fad tanya cikgu, apakah sifat cahaya yang ditunjukkan dalam fenomena pensel yang kelihatan bengkok di dalam air? Okey, baiklah. Pensel yang kelihatan bengkok di dalam air tu sifat cahaya juga masih lagi tentang pembiasan cahaya. Pembiasan masih lagi tentang pembiasan cahaya. Kadang-kadang kita tengok dalam air,
air kolam tu ada ikan. Kita nampak ikan tu macam kita boleh capai. Betul. Kita nampak air tu macam cetek. Nampak macam cetek. Macam Kalau cetek. kita suruh tangan dapat ni, tapi Tapi kalau tak kita dapat jumpa, kan? tak dapat pun. Okey, itu pun sama dengan fenomena pembiasan cahaya yang berlaku apabila kita masukkan pensel ke dalam gelas air. tersebut. Okey. Ifan nak cuba pun boleh masukkan terus dalam Okey. gelas tu kan? Izin cikgu Okey. Jadi Ifan akan masukkan. Cuba tengok betul tak dia bengkok. Lah cikgu. Okey. Dia bengkok Ini disebabkan pembiasan. Pembiasan cahaya. Pembiasan Pembiasan cahaya ni, cahaya. cahaya tu dia merambat masuk ke dalam medium yang berbeza ketumpatan. Okey. Dari udara dia masuk ke medium air. Sebab perbezaan ketumpatan tu menyebabkan image tu nampak bengkok. Baik. Sama juga macam anak panah tadi, dia jadi terbalik. Itulah dia pemahaman kita mengenai pembiasan cahaya dalam medium air. Jadi cikgu, Irfan nak minta sedikit kesimpulan kecil untuk segmen kali ini, silakan. Okey, sedikit kesimpulan kecil. Maksudnya kita dah belajar ada dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung kita dah lihat tadi, kita dah buat aktiviti, kita dah lihat video tadi menunjukkan kanta cembung tu bersifat kanta penumpu. Manakala kanta cekung pula bersifat kanta pencapah. Baik. Dan fenomena pembiasan cahaya ni memang banyak berlaku di sekeliling kita. Betul, kita kena tahu sama ada betul atau tidak, itu kita kena pastikan. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan dan Cikgu Ju. Untuk hari ini kita sedang membicarakan mengenai topik sains untuk tingkatan 5. Kita sedang belajar tadi mengenai kata-kata yang ada. Jadi untuk segmen ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Okey, untuk segmen ni kita nak kenal istilah-istilah optik. Okey, dan penerangan dia. Okey, bila kita buat gambar rajah sinar cahaya tadi, kita akan jumpalah, kita akan gunakanlah istilah-istilah optik ni pada gambar rajah tersebut. Kena labelkan. Okey, so kita boleh tengok istilah optik yang pertama tu, kalau Irfan boleh nampak, pusat optik kita akan labelkan dengan O. Okey, pusat optik ni titik pada pusat kanta. Okey, dan yang kedua ialah paksi utama, iaitu garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus. Okey. Yang ketiga istilah dia ialah paksi kanta. Ni paksi kanta ni yang kita lukis garis lurus menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Kalau paksi utama tu melintang, maksudnya paksi kanta tu dia menegak lah. Dia berserenjang kan, macam Ultraman tu kan. Okey. Okey. Dan titik fokus kita labelkan dengan F besar. Okey, bagi kanta cembung, titik fokus ialah titik di mana titik pada paksi utama di mana semua sinar cahaya selari tu bertumpu selepas melalui kanta. Okey, dan yang seterusnya ialah panjang fokus, kita labelkan dengan F kecil. Ni ramai murid-murid tertukar ni Irfan. Lah cikgu, sebab ada sebab dua F ada kan? F besar, ada F kecil kan. Okey, F besar tadi titik fokus. Manakala F kecil tu adalah panjang fokus. Panjang fokus tu jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Okey, jarak objek kita labelkan dengan U, iaitu jarak antara objek dengan pusat optik. Dan last sekali ialah, yang terakhir ialah jarak image, kita labelkan dengan V. Jarak image ialah jarak antara image dengan pusat optik. Mungkin kalau lihat pada definisi macam ni, murid-murid tak dapat faham lagi. Betul. Kan. Jadi kena kita ada biasanya gambar rajah juga. Ini kita kena dia. lihat dengan gambar rajah. Okey, yang ni yang cikgu cakapkan, pusat optik dia berada di tengah-tengah kanta. Baik, di tengah. Okey. Dan tu adalah paksi utama. Paksi utama. Ni adalah paksi kanta. Okey, yang paksi kanta tu adalah garis lurus di tengah-tengah kanta. Okey, objek. Ni objek. Okey, dan kita ada image yang terbentuk di hadapan kanta. U kita labelkan sebagai jarak objek, jarak antara objek
dengan pusat optik, manakala V pula adalah jarak imej, jarak di antara imej dengan pusat optik. Ni panjang fokus, F kecil. Okey. Okey, panjang fokus. Ada dua lah panjang Cikgu, fokus. yang kita tengah lihat sekarang ni adalah kanta cembung kan? Yang kita sedang lihat sekarang ni adalah kanta cembung. Okey. Cikgu ambil contoh kanta cembung. Okey, ni kanta cembung. Ni F besar ni adalah titik fokus. Titik fokus. Yang dua F ni adalah dua kali lah titik fokus. Maksudnya lebih jauh lah. Okey. Ini. Okey, seterusnya. Okey, itu titik fokus. Okey. Ini sama. Okey, menentukan panjang fokus bagi suatu kanta tadi. Samalah cikgu dah tunjuk contoh yang gambar rajah sinar untuk kanta cembung. Baik. Kita lihat yang kedua ni untuk kanta cekung. Silakan. Okey, kita lihat yang kedua sama juga, cuma imej bagi kanta cekung dia terbentuk di hadapan kanta. di hadapan kanta. Terkejut cikgu. Tiba-tiba dia ada kan. Okay. Cikgu tekan dia bulat kan? Sebab cikgu tekan patutnya dia dah bulat kan. Okey. Di belakang di imej di situ berbanding dengan kanta cembung tadi. Okey, kanta cembung dia berada di belakang kanta. Belakang, betul. Okey. Okey, ada soalan ke Irfan nak tanya? Setakat ini tak ada, cikgu. Setakat ini tak ada. Okey, cikgu teruskan. Silakan. Okey. Imej-imej, ciri-ciri imej yang terbentuk untuk kanta cembung dia berbeza. Dia berbeza untuk objek jauh dan juga objek dekat. Okey, yang kita sedang lihat di skrin sekarang ni adalah untuk objek jauh. Objek jauh tu apabila objek tersebut berada macam yang pertama ni lebih jauh daripada 2F. Irfan boleh nampak titik 2F tu? Nampak cikgu? Okey, maksudnya objek tu berada di depan lagi. Okey, jadi imejnya ciri-ciri imej yang akan terbentuk ialah nyata, songsang dan dikecilkan. Songsang tu maksudnya terbalik. Kalau songsang sisi maksudnya dari kiri ke kanan. Kalau songsang saja ni maksudnya atas bawah lah. Atas bawah ke terbalik. Okey, terbalik. Okey, sama juga dengan objek jika berada pada 2F. Okey, kalau yang pertama tadi objek berada lebih jauh dari 2F. Sekarang objek tersebut berada pada 2F. Okey, imej yang terbentuk juga ialah nyata, songsang tapi sama saiz dengan objek. Okey, sebab objek itu berada betul-betul sama dengan titik 2F tu. Sama dengan titik 2F. Jadi sama saiz dengan objek. Okey, yang ketiga pula objek di antara F dengan 2F. Okey, imej lebih jauh. Imej yang terbentuk ialah nyata, songsang dan akan dibesarkan. Okey, untuk kanta cembung ni, yang ni lah yang kita guna untuk aplikasi kanta pembesar. Maknanya kita letakkan objek di antara 2F dan F, cikgu ya. Di antara 2F dan F, dan kita akan nampak objek tu lebih nyata dan dibesarkan. Baik. Okey, seterusnya ni untuk yang jika objek tu dekat. Okey. Okey, objek berada pada maafkan cikgu tadi. Yang pertama yang ni yang sebenarnya yang cikgu nak sebut tadi yang digunakan sebagai kanta pembesar tadi yang objek di antara F objek dengan di antara F dengan pusat optik. Baik. Okey, yang ni sekiranya kedudukan objek dekat, imej yang terbentuk akan berbentuk ciri-ciri dia ialah maya, tegak dan juga dibesarkan. Okey, untuk dua-dua. Tak kiralah sekiranya objek tu berada pada F ataupun kurang daripada F. Okey. Ini ciri-ciri imej oleh kanta cembung. Kita ada berbezalah kan untuk objek dekat dan objek jauh. Okey. Yang ni pula kita nak tengok untuk ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cekung pula. Okey, kanta cekung ni dia lagi senang, tidak susah seperti kanta cembung kan, ada objek jauh lain, objek dekat lain kan. Kanta cekung sama je. Sama je. Semua imej dia adalah maya, tegak dan dikecilkan. Tak kira objek tu berada di mana. Okey, dia lagi maksudnya lebih senang lah. Okey, murid-murid lebih senang ingat lah. Okey. Okey, ni ciri-ciri imej oleh kanta cembung tadi. Okey, tak kiralah objek tu berada di mana, tapi dia memang imej yang terbentuk ialah maya, tegak dan saiznya lebih kecil daripada objek. Okey, ingat itu untuk kanta cengkung. Maya, tegak dan saiznya adalah lebih kecil berbanding objek. Berbanding objek. Okey. Okey. Itu ada soalan tak Ifan nak tanya cikgu? Kok ada yang tidak faham? Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit dari segi maksud ciri itu. Ciri-ciri visual adalah maya, cikgu. Okey, maya ni maksudnya dia tidak terbentuk pada skrin.
Okey. Maya tu maksudnya objek tersebut tidak terbentuk pada skrin. Itu dikatakan maya. Kalau objek tu terbentuk pada skrin, objek tu dikatakan sahih. Objek sahih. Tapi sahih, kalau objek tak nyata. ada bentuk, dia akan jadi bentuk maya. Ya, Image betul. maya. Image maya. Okey, image maya ni biasanya dia lebih untuk kata cekung lah. Untuk kata cekung. Okey, baik. Nampaknya kita dah pun fahami antara dua kanta tersebut. Yang pertama kita ada kanta cembung, yang kedua kita telah pelajari mengenai kanta cekung. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit cara untuk kita mengingat, cara untuk kita ingat perbezaan yang ketara antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, sebab ramai yang tertukar. Murid-murid ni dia tertukar dari segi bentuk. Dari segi bentuk, dia tertukar. Mana satu kanta cembung, mana satu kanta cekung. Okey, satu lagi dia tertukar juga sifat. Kanta cembung tu dikatakan menumpu. Kita tengok pada sebutan lah, kanta cembung. Macam bertembung. Cembung, bertembung. Jadi dia punya titik fokus tu bertembung. Jadi dia bersifat menumpu. Itu cara mudah lah untuk murid-murid ingat. Kalau kanta cekung tu dia macam mencapah. Kita ingat dia, kata cekung mencapah sinar dia. Kalau kata cembung bertembung, maksudnya dia menumpu. Baik, lagi mudah nak ingat. Itu tips cikgu telah berikan. Jadi kita pernah fahami mengenai dua kata tersebut. Kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Yang ni nak kena pusingkan ke macam mana ni? Kenapa tak nampak apa-apa kat sini? Bukan ke teleskop ni nak bagi nampak benda tu lagi besar? Pusingkan yang mana? Hai Ifan, buat apa tu Ifan? Cikgu Jo. Cikgu, Ifan tengah cuba-cuba nak gunakan teleskop ni, tak pandai lah cikgu. Tak apa, nanti boleh belajar. Nanti kita boleh pergi mencerap bulan. Mencerap bulan. Okey, baik. Inilah dia untuk slot menengah atas Didik TV KPM. Kita bawakan lagi Cikgu Johaida untuk segmen kali ini, di mana kita akan teruskan dengan pembelajaran subtopik yang seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Jadi untuk subtopik hari ini, ni kita nak tengok contoh-contoh peralatan optik tau Ifan. Okey, Ifan nampak tak yang ada kat depan ni? Antara contohnya. Okey, yang ni Ifan tahu, pernah nampak kat orang sekolah dulu. Kita ada mikroskop. Mikroskop. Okey. So, kita ada cermin mata. Cermin mata. Yang ini Ifan takut sikit sebab selalunya takut. kalau Ifan pergi klinik gigi, inilah cermin yang akan digunakan. Cermin yang akan digunakan. Cermin yang digunakan. Cermin digital kan? Cermin dentist yang selalu gunakan. Betul. Yang ini kita ada. Okey, ini kegemaran Irfan sebab suka ambil gambar. Kamera DSLR. Okey, lepas tu kita ada lagi kanta pembesar. Dan tak lupa juga kita ada teleskop lah kat sana Irfan. Ini juga antara peralatan optik cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Baik, okey. Ini contoh-contoh peralatan optik yang ada di sekeliling kita yang banyak kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan dia menggunakan kanta cembung dan kanta cekung yang baru kita belajar tadi. Oh, maknanya kita aplikasikan. Kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baik, cikgu. Contoh yang pertama tu, kalau Irfan tengok kamera digital ni, yang kamera yang Irfan hobi, Irfan suka fotografi kan? Betul, cikgu. Okey, kamera ni dia menggunakan kanta cembung. Imej yang terbentuk ialah nyata, songsang dan juga diperkecilkan. Cikgu, Ifan nak tanya, apa yang boleh menyebabkan medan penglihatan kamera DSLR ni lebih besar, cikgu? Okey, apa yang menyebabkan medan penglihatan tu DSLR tu lebih besar kerana kita kita alihkan dia punya panjang fokus dia. Maksudnya panjang fokus tu kita boleh adjust. Kan? Sebab lens kan kita guna kanta tersebut. Baik. Terima kasih cikgu. Okey, dan telefon pintar. Okey, kanta cembung yang digunakan pada kamera telefon pintar. Imej yang terbentuk ialah nyata, songsang dan diperkecil pada sensor imej. Okey, telefon pintar pun sekarang ada telefon pintar yang ada sampai 5 kamera kan? Betul. Ada banyak kamera. Ada banyak kamera. Semakin banyak kamera, semakin mahal lah harga dia. Okey. Dan projektor LCD, kanta yang digunakan ialah kanta cembung.
Okey, cermin mata. Cermin mata istimewa sikit. Okey. Okey, dia ada guna kanta cembung dan ada yang guna kanta cekung. Macam mana kita tahu perbezaan antara kegunaan antara dua kanta tersebut, cikgu? Okey, macam cikgu rabun jauh. Okey, rabun untuk membetulkan rabun jauh, penggunaan kanta untuk kanta mata ialah kanta cekung. Kanta cekung untuk rabun jauh. Okey. Kalau rabun dekat, dia akan gunakan kanta cembung. Sebab itulah ada dua kanta yang digunakan. Sebab tu ada dua. Dan ada juga orang yang mengalami masalah rabun jauh dan rabun dekat pada satu masa yang sama. Lepas tu kita nak pakai kanta yang mana satu, cikgu? Cermin mata tu akan jadi multifocal. Maksudnya ada dua lapisan kanta. Oh, okey. Maknanya akan kanta digabungkan. jauh dan juga kanta dekat. Oh, ada dua-dua sekali. Ada dua-dua sekali. Faham? Okey, dan kita tengok juga kanta pembesar terdiri daripada kanta cembung, kanta pembesar. Okey, kita gunakan kanta cembung yang nipis dan kamera litar tertutup. Ifan tahu tak kamera litar tertutup ni? CCTV juga menggunakan kanta cembung. Okey. Kita tengok. Lepas ni ada uji diri tau. Okey, satu yang tak ada di sini tapi ada di depan sana iaitu cermin dental tadi. Betul. Okey, cermin dental tu adalah kanta cekung. Kanta cekung biasanya doktor akan guna kan kita sakit gigi, Betul. kita pergi klinik, doktor suruh buka mulut nganga. Buka mulut besar-besar. Buka mulut doktor besar-besar. Lepas tu kena dia akan masukkan cermin ni lah untuk lihat gigi kita yang bahagian belakang dan sebagainya kan. Cikgu boleh cuba ke, cikgu? Boleh cuba. Okey lah, betul lah cikgu. Sama lah apa yang doktor Sama, nampak macam Ifan nampak sekarang ni sama. Maknanya bila kita masukkan ke dalam mulut, okey, dia akan mewujudkan satu image yang lagi besar. Yes. Jadi doktor boleh nampak lah ada lubang ke kan, gigi tu berlubang ke apa semua doktor boleh nampak. Okey, inilah dia cermin yang digunakan oleh doktor gigi. Di serata dunia. Macam Ifan cakap tadi, saya. mikroskop pernah guna di sekolah. Pernah, cikgu. Untuk apa tu? Untuk kita melihat objek yang tidak dapat dilihat melalui mata kita, yang lebih kecil seperti mikroorganisma. Ya, betul. Itu adalah hidupan seni lah. Betul. Kan? Ataupun kita nak buat eksperimen tentang sel. Sel haiwan, sel tumbuhan pun kita guna mikroskop. Yelah cikgu dulu, waktu Ifan kat sekolah dulu, cikgu Ifan pernah bagi Ifan tengok sendiri bagaimana sel haiwan dan juga sel tumbuhan di dalam mikroskop. Jadi alat-alat optik ni sebenarnya dia dicipta untuk mengatasi had deria penglihatan manusia. Betul. Sebab penglihatan manusia ni dia ada had. Kita tak boleh nampak objek yang terlalu jauh, sebab tu kita guna teleskop. Kita tak boleh lihat objek yang terlalu seni, jadi kita gunakan mikroskop. Dan ada juga mata yang mengalami kecacatan seperti rabun jauh, rabun dekat. Itu kita akan menggunakan cermin mata. Ini maksudnya semua alat ni dia ada fungsi dia lah. Ada fungsi dia yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi tadi cikgu cakap ada soalan. Ada ujian. Ada ujian untuk siapa, cikgu? Untuk Ifan untuk lah. Saya. Alamak. Jadi dah bersedia untuk soalan pertama? InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Kalau Ifan dapat jawab satu soalan, cikgu bagi 2 bintang. Dan kita ada 5 soalan. Maknanya Ifan akan cuba kumpul 10. 10 bintang. Tadi dah dapat 3 kan? Betul. Baik. Bismillah, kita cuba, cikgu. Yang pertama soalan silakan. Mudah je Ifan. Apakah maksud kanta? Maksud kanta. Baik, Ifan boleh angkat satu kanta untuk tunjukkan. Kanta merupakan medium lut sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan yang melengkung. Itu maksud kanta, cikgu. Betul. Betul. Baik, betul. Betul lah, dapat 2 bintang. Awak memang saya punya penyelamat. Jadi terima kasih. permukaan kanta, cikgu tambah sikit. Permukaan kanta tu melengkung, mungkin boleh melengkung bahagian luar seperti kanta cembung atau melengkung ke dalam seperti kanta cekung. Tapi dia bersifat melengkung. Baik, cikgu. Jadi layak tak Irfan dapat? Layak dapat 2 bintang. Dapat 2 bintang. Mana bintang tadi? Okey, Irfan akan tampal cepat. 1, Jangan ambil 2. lebih. 2 je cukup Okey. Baik, soalan yang seterusnya. Namakan jenis kanta dalam mata kita. Dalam mata kita? Dalam mata manusia. Okey, dalam mata kita ada kanta cembung, cikgu. Ya, betul. 2 bintang lagi untuk Irfan. Betul lah. Okey, 2 bintang lagi 2 bintang lagi. Okey, jangan lebih cikgu cakap, jangan tamak Kita ambil 2 dulu. Okey, seterusnya soalan ni ya. Soalan ketiga. Okey. Namakan jenis kanta X. Yang ini selalulah kita nampak kita dah nampak dah kan sinar cahaya kita. selari yang masuk. Betul, sebab kata kita lihat dia punya sifat ni adalah cahaya itu mencapah keluar. Jadi ini adalah kanta cekung. Betul.
Okey. Baguslah Irfan. Dua Memang sangat markah bagus. lagi. Dua Okey, bintang lagi untuk Irfan. Lagi. Okey. Nampaknya Irfan memang fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai seorang murid cikgu, kita kena fokus sentiasa. Okey, silakan soalan seterusnya. Soalan keempat. Namakan jenis kanta Y. Kalau kita boleh lihat daripada gambar rajah itu, cahaya yang tertumpu. Okey, bila kita ingat perkataan tertumpu, itu adalah kata cembung. Ya, sebab betul. Sebab okey. dia Wah, betul lagi sekali. Okey, soalan keempat masih betul. 2 bintang lagi cikgu. 2 bintang lagi. 2 bintang lagi. Okey. Okey, dan Baik. soalan terakhir dah ni. Soalan terakhir dah. Soalan terakhir dah. Baik, soalan yang kelima. Silakan cikgu. Okey, nyatakan ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh kanta cekung. Okey. Kanta cekung tadi cikgu cakap, dia punya sifat dia tak akan berubah. Dia tak berubah Dia kan? tak berubah. Ada 3. Yang pertama, maya. Ya. Yang kedua, tegak. Ya, betul. Yang ketiga, lebih kecil. Imejnya lebih kecil daripada objek. Betul ke? Betul Dah ke? confident ke tu? Saya setuju. Saya yakin. Okey, betul. Maya, Okey. tegak, lebih kecil daripada objek. Okey, yang keempat tu tak apa. Berada di antara objek dengan kanta cekung. Okey, ciri-ciri imej ni tidak dipengaruhi oleh kedudukan objek. Okey, layak 2 lagi bintang. 2 lagi bintang Tahniah. untuk saya. Okey, terima kasih. 2 bintang lagi. Cikgu, nampaknya Irfan dapat markah penuh untuk hari ni. Irfan dapat markah penuh hari ni. Wah. PBD pun tadi dapat buat kan? Betul tak? Jadi macam mana ni? Cikgu nak bagi hadiah ke nak kesimpulan dulu ni? Cikgu ada hadiah ke untuk Irfan? Cikgu ada hadiah nak bagi ni sebab okeylah. prestasi sangat bagus ni. Kalau macam tu, apa kata cikgu bagi sekarang? Okey, cikgu bagi sekarang ya. Hadiah apa tu? Saya tak sabar ni. Hadiah apa cikgu nak bagi ni? Jeng jeng jeng. Oh ya, dapat coklat lah. Terima kasih cikgu. Harap lebih minat lah untuk belajar sains ya. Okey, lepas ni lagi banyak Irfan belajar mengenai sains. Okey, cikgu terima kasih banyak-banyak atas hadiah yang telah diberikan. Jadi sekarang ini masanya untuk kita dapatkan kesimpulan daripada Cikgu Johaida Sri. Silakan cikgu. Okey. Baiklah, cikgu bergerak ke sini. Silakan. Okey, kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kanta merupakan medium loop sinar. Okey, seperti kaca, plastik, perspek yang mempunyai 1 atau 2 permukaan melengkung. Okey. Yang kedua, kita terdapat 2 jenis kanta yang kita pelajari hari ini iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Yang ketiga, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu, manakala kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Dan yang kelima, ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung adalah berbeza-beza bergantung kepada kedudukan objek dari pusat optik. Dan yang keenam, ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cekung sentiasa sama dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan objek, iaitu maya, tegak dan juga lebih kecil. Dan satu lagi cikgu nak tambah yang tak ada kat sini ialah kita ada banyak aplikasi kegunaan alat optik lah. Okey, dalam kehidupan seharian untuk membantu manusia lah. Kan kita penglihatan kita mungkin ada had-had. Jadi alat-alat optik ni dicipta untuk membantu manusia dalam kehidupan seharian. Nampaknya hari ni kita dah belajar apakah ia kata-kata yang terlibat, iaitu kata cembung dan kata cekung, dan juga cikgu telah ceritakan kepada kita aplikasi dalam kehidupan sehari. Jadi untuk itu cikgu, berdasarkan prestasi Irfan hari ini, mungkin cikgu boleh bagi penilaian terhadap prestasi keseluruhan Irfan. Macam mana cikgu? Cemerlang ke? Memang cemerlang. Memang cemerlang Cikgu bagi cemerlang lah sebab Irfan memang sangat menjawab soalan dengan betul, memberi perhatian, memberi kerjasama lah bila kita buat aktiviti PBD tadi kan. Okey, so terbaik. Terima kasih cikgu. Irfan jadi macam tu pun sebab ada cikgu dekat sebelah yang bantu Irfan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan di manakah murid-murid di luar sana boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, murid-murid di luar sana boleh dapatkan latihan pengukuhan ni di portal Sumberku. Baik. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Tuan Johaida kerana bersama Irfan sepanjang 1 jam ini berkongsi kepada kita ilmu sains untuk memahami kanta-kanta yang terlibat dalam kehidupan seharian, iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Jadi, diharapkan ilmu yang telah diberikan dapat memberi manfaat kepada semua murid yang menonton kita dalam episod kali ini. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi cikgu insya-Allah. Dengan itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.